رسول الله. This call is now being recorded. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب المبتدأ والخبر. Ini bab pada menyatakan mubtada dan khabar. Jadi sebelum ni kita dah hurai sekali lalu Mubtada ni kalau pada lugah tu kita maklumlah. Dikatakan sebagai kalau pada mubtada, kalau pada lugah permulaan. Kalau pada kalau pada lugah kita kata Maaf Ustaz, Sairah tolong tutup you punya ni mic. Ganggu lah, dia tak dengar Ustaz cakap. Sairah please. hello. Tolong tutup atau ajar saya. Baik. Jadi bab mubtada ni kalau pada lugah alladhi yuj'alu fi awwali kulli syai'. Bila sebut kata mubtada pada bahasa, kalau pada bahasanya perkara yang dijadikan pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Itu pada lugah. Sampai saya tulis kalau mubtada pada lugah wallazi. Ini pada lugah nanti ya. Lughatan. Al-mubtada'u. Wallazi. Yuj'alu fi yuj'alu fi awwali. Yuj'alu fi kulli. Yuj'alu fi awwali. Yuj'alu fi awwali kulli syai'.
Walladhi yuj'alu kulli syai'in. Yuj'ala fi. Walladhi. Perkara yang menjadilah ia perkara tu. Perkara yang dijadikan pada awal-awal. Pada tiap-tiap sesuatu. Perkara yang menjadilah ia tu. Walladhi yaj'alu fi awal. Perkara yang menjadilah ia perkara itu akan pada awal-awal. Yaj'alu. Sebab yaj'alu dia baca alladhi yuj'alu boleh. Kalau alladhi yaj'alu baris yang betul kan Yaj'alu. Yaj'alu. Perkara yang menjadilah ia allazi perkara tu menjadi apa? Yang adalah ia perkara tu pada awal-awal tiap sesuatu. Pada awal bagi tiap-tiap sesuatu. Okey, baik. Saya nak terjemah Mubtada pada lughah ni pada lughah pada bahasa. Pada bahasa. Kan disebut tadi kan? Al-mubtada'u huwal ismu. Mubtada tu apa? Mubtada pada bahasa, pada lughah, huwallazi yaj'alu fi awwali kulli syai'in. Huwallazi perkara yang menjadilah ia perkara itu pada awal bagi tiap-tiap sesuatu. Itu panggil mubtada. Kalau bahasa kita panggil permulaan lah. Perkara yang menjadikan ia perkara itu akan ataupun kita kata pada tiap-tiap pada awal bagi tiap-tiap sesuatu. Pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Awal tu kita permulaan terjemah perkara yang menjadilah perkara yang menjadilah perkara itu perkara yang menjadilah ia perkara itu pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Tu. Pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Itu panggil mubtada. Itu pada lughah. Kalau pada istilah, ni pada istilah kita nak belajar ni. Istilah ilmu nahwu. Baik, habis itu. Saya ulang balik. Mubtada pada lughah wallazi ialah perkara yang menjadilah ia perkara itu menjadi pada awal, pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Habis itu. Tengok dalam kitab dia kata al-mubtada'u huwal ismu. Bermula mubtada itu ialah isim. Bila sebut kata isim, dia bukan fi'il, dia bukan haraf. Kita dah maklum isim tu apa? Kalimatun dalat ala ma'nan. Walam taktarin bizamanin wad'an. Walam taktarin, kalau dalam satu takrif lagi, walam taktarin bi ahadil azminati as-salasati wad'an. Ada juga gitu. Kalimah yang menunjuk di atas satu pengertian, kalimatun dalat ala ma'nan.
Padahal sesungguhnya tidak menyertailah dengan salah satu daripada 3 masa pada hantaran. Itu kita dah bahas isim. Saya tak mau hurai panjang. Kita dah belajar isim ni. Cuma saya hurai itu sedikit dengan sekali lalu nak bagi ingat. Apa itu isim. Bila sebut isim, dia bukan fi'il, dia bukan haraf. Diri dia tu memberi pengertian dan dia tidak bersangkut paut dengan mana-mana masa. Tu. Itu dia panggil isim. Contoh kita kata isim apa? Zaidun. Bila sebut Zaidun, faham katanya Zaid tu menunjuk di atas diri dia. Bila sebut Zaid, Zaid menunjuk di atas seseorang. Az-zatu al-musyakhasa. Zaid tu menunjuk di atas seseorang dan Zaid itu sendiri tidak menyertai dengan mana-mana masa. Semata-mata diri Zaid tu tak menyertai dengan mana-mana masa. Tu. Habis itu. Zaidun. Itu semua isim tu. Semua isim. Zaidun, qaimun, berdiri. Semua isim. Baik. Kemudian dia kata, dalam kitab tu dia kata, mubtada itu ialah isim. Isim mana? Dia, kalau kita nak bahas dalam tu tak maulah. Kalau sebut isim ni, dia ada isim sorah. Dengan isim mu'awwal. Tapi kalau kita beritahu sekali lalu tu tak apa. Tapi tak apa, kita itu pembahasan yang tinggi sikit. Tapi tak apalah, saya tak mau bahas lah tu. Jadi kalau ikut isim tu, isim sorah ataupun isim mu'awwal. Isim yang tidak berhajat kepada takwil tu sorah. Kalau isim mu'awwal, isim yang berhajat kepada takwil. Tapi itu tak mau bahas lah. Kita tak mau bahas. Contoh kita kata, kalau isim mu'awwal ni, isim yang dia kena ada takwil masdar. Kalau isim soreh, dia tidak ada takwil masdar. Contoh kita kata Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kita kata Allahu. Bermula Allah Ta'ala tu ialah Tuhan kami. Alihuna. Contohlah tu contoh. Muhammad itu Nabi Yuna. Muhammad itu ialah Nabi kita. Tu tak perlu ditakwil. Tapi ni sekali lalu tak faham pun tak apa. Kalau kita kata yang isim yang ditakwil, kita kata wa antasumu khairul lakum. Tu. Tu kena takwil an tu, an masdariyah. Tapi itu tak mau bahas yang itulah. Dia ada mu'awwal, itu payah. Tapi bagi sekali lalu, kok ada orang biasa dengar. Nanti akan datang bila naik kitab yang tinggi sikit kita bahas. Ini kita bahas secara mubtadi dulu. Baik. Kemudian al-mubtada'u huwal ismu, kemudian al-marfu'u. Isim tu lagi pula dirafa' akan dia. Bila sebut kata rafa', rafa' di sini bukan dikatakan hukum. Rafa' di sini kat ini bukan dikatakan hukum. Bukan kata-kata hukum ni hukum rafa', tidak. Tapi ini adalah perkara yang ketentuan pada mubtada'. Tetapi perkara ini adalah ketentuan pada mubtada'. Maka rafa' ni dikatakan ketentuan pada mubtada'. Bila sebut kata mubtada' mesti rafa'. Adakah hukum dia rafa'? Tidak. Tapi dipanggil ketentuan. Memang dia tu dia kata ketentuan pada mubtada'. Memang dia kena rafa'. Melainkan kosak lafaz tu lain lah. Tu. Lagi pula, isim yang dirafa' akan isim tu al-ari.
Al-ari. Dia terjemah yang sunyi. Maksudnya yang sunyi apa? Yang tidak ada. Ha, Ari ni asalnya kalau kita dah terjemah bawah ni sebelum ni, saya beritahu ke Haji Qasim Samad, asalnya ari ni bogel. Bogel apa? Kita maklum bila sebut bogel apa? Tidak berpakaian. Tidak ada pakaian. Begitu juga al-ari apa? Sunyi. Tak ada. Tak ada apa? Yang sunyi tu maksudnya tidak ada. Tulis situ. Al-ari dengan mana? Yang sunyi ni yang tidak ada. Yang tidak ada. Tidak ada tu. Yang ari-ari. Anil awamini. Yang sunyi ataupun yang tidak ada daripada segala amil-amil. Amil ni kita terjemah apa dulu? Penyebab. Apa lagi kita terjemah Hajar Faridah dulu? Pengubah. Pengubah. Dia tidak ada pengubah dia. Dia tidak ada penyebab dia. Mubtada ni dia tak ada penyebab. Kenapa? Kalau orang tanya, kenapa dia baca Zaidun? Tak ada pun amil yang merofakkan dia pun. Contohnya kita kata gini Zaidun. Contoh kita kata Zaid saja. Maka kenapa kita tulis Zaidun? Kenapa tak baca Zaidan ke? Zaidin ke? Dia semata-mata kita kata, lepas tu kita tanya pula. Mana amil yang merofakkan Zaidun? Mana penyebab, pengubah yang boleh merofakkan Zaidun dal ni? Mana dia? Kita kata tak ada. Dia panggil amil tu yang sunyi. Yang tidak ada daripada amil. Yang sunyi, maksudnya dia tidak ada amil. Semata-mata dia rofak je. Kenapa dia panggil rofak? Dia panggil amil ni, dia panggil, kalau orang belajar ilmu nahu, dia panggil apa? Amil ibtidak. Amil al-ibtidak. Amilul ibtidak. Amilul libtida'i. Kenapa Zaidun tu dipanggil baca rofak? Orang kalau belajar nahu, kenapa tak balik bawah ke? Sebab yang merofakkan itu dia panggil apa dah? Sebab dia mubtada. Yang tu dia rofak kan Ustaz kan? Memang rofak. Tapi mana amil dia? Kita tak panggil mubtada, kita panggil amil ibtidak. Amil ibtidak. Semata-mata permulaan tu dia kata amil dia dah. Semata-mata Ustaz, permulaan. Ya. Semata dirinya sendiri itulah amil. Diri mubtada. Semata-mata dia tu duduk pada permulaan, dia panggil amil ibtidak. Dia tak cakap mubtada. Mubtada dia kita kata hukum, kita kata mubtada. Zaidun tu mubtada. Kita tanya, mana amil yang merofakkan Zaidun? Kita kata dia sunyi pada amil. Habis tu ulama sebut kata semata-mata dia duduk pada tempat permulaan, maka itu kita panggil dia tu amil ibtidak. Amilul ibtida'i. Tulis itu. Ni payah sikit ni. Dia tak dapat ya. Cuma nak bagi penerangan tu lah. Saya dulu belajar dulu tak ada macam ni Saya dulu tak tahu lah apa dia ambil ibtidak. Tak nampak juga ni. Saya pun tak nampak. Tapi saya belajar kitab besar pun nampak. Tapi kalau matan jumiah ni tak faham dulu. Ngapal saja ya. Saya ngapal dulu baru belajar. Kitab matan jumiah. Tu berbeza sistem dengan sistem pondok dengan sistem lain. Sistem lain tu sistem pondok dia suruh ngapal dulu baru belajar. Saya dulu ngapal dulu. Matan jumiah ni ngapal 2 minggu. Dekat-dekat tak sampai 3 minggu lah, 2 minggu lebih. Hafal, tak belajar lagi. Dah 3-4 bulan ke apa, baru belajar. Dekat 4-5-6 bulan juga baru belajar. Tapi ngapal saja tak faham lah dulu lah. Waktu ngapal pun dah lambat lah. Kita bukan ngapal budak-budak.
Saya ngapal pun dah umur 22 dah, 23 macam tu. Kalau budak-budak zaman sekarang, nak belajar dulu, baru lepas tu nak ngapal. Kadang-kadang tak mengapal pun budak zaman sekarang. Dia nak belajar dulu. Jadi sistem tu je dah lain sikit lah kalau bandingan dah zaman-zaman budak-budak sekarang ni. Dia suka belajar. Belajar bagus. Tapi dah sama kena menghafal juga. Dia kena combine dua. Kalau ada budak muda lah, jalanan, budak muda tu perlulah. Kalau pelajar-pelajar tu kena ada. Baik, habis. Dia, kita dulu macam tu. Jadi dulu waktu saya nak faham Zaidun ni payah. Siapa tak nampak mana yang dia katakan merofokkan Zaidun tu, dal tu. Tertanya-tanya, nak tanya Tok Guru tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak tanya apa. Tok Guru hanya terang pada saya, dia kata, okey, Zaidun tu dipanggil Amil Ibtidak. Apa dia Amil Ibtidak betul? Apa dia Amil? Amil pun saya tak tahu apa dia. Kita pun, ya angguk lah, Amil Ibtidak. Zaidun tu Mubtada. Zaidun Mubtada tu tahulah. Tapi bila sebab Amil Ibtidak, saya tak tahu. Apabila saya belajar kitab-kitab level yang tinggi, abang nampak. Sebab tu dah di pondok, kitab Nahu ni, dikhatamkan hampir lebih kurang. Dekat kitab Nahu tu berpuluh-puluh kitab kami kena khatam. Dia tak sama kalau kita belajar di institusi lain. Dia kalau belajar satu tempat tu, kalau macam contoh ni mestilah dia kata. Contoh di Azhar. Dia belajar Nahu tu untuk satu sem tu, dah. Sem lain tu tak belajar dah. Dia ambil pun bab je. Tak secara menyeluruh. Tapi tu pun dia ambil kitab pun bukan kitab, sebuah kitab, tidak. Dia buat macam doktor yang tolong buat ringkasan kan. Kalau dia pondok tidak macam tu. Kalau pondok dia kena habiskan kitab kecil-kecil dulu, Nahu. Lepas tu makin naik sampai level tinggi. Level tinggi tu sampai ada khilaf. Sampai Nahu tu antara khilaf Imam Sibawai apa semua tu, barulah kita lepas nak keluar pondok tu tak apa dah. Jadi tempat Nahu tu memang, lepas tu orang kata kalau Nahu tu kalau geng pondok di petani lah, di pondok petani khususnya di pondok petani lah. Sebab tu gelaran di pondok petani ni, kalau di sana dulu banyak dia kata lebih ilmu alat. Saya dulu waktu sebelum saya belajar di sana, saya dengar kata pondok petani ni hebat dalam ilmu alat. Tapi tak pernah pergi, memang bercita-cita nak pergi. Tak boleh pergi. Orang tua tak bagi. Dia kata perang lah apa dulu kan. Tapi bila kita tahu sampai ni, ilmu alat dia memang betul. Memang tak sama dengan di Malaysia, dia lain. Jauh. Sebab dia punya apa, level dia tinggi. Jadi kita nak belajar level tinggi macam inilah. Ni sekarang saya ajar ni. Okey, baik. Maksudnya yang saya ajar ni walaupun dia permulaan, tapi cuma kita bahas tu bagi penerangan yang faham. Okey, baik, tengok Zaidun. Baik, kenapa dia panggil Mubtada? Sebab tu dia kata tidak apa? Isim yang dirofak, yang sunyi daripada awamil. Awamil apa? Ni tengok. Al-awamilil lafziyati. Amil-amil yang bangsa lafziyah. Dia amil-amil ni, bila sebut amil di sini, yang bangsa pada lafaz. Tengok dia kalau kita pada lafaz, contoh ajar Rana kita kata apa? Kalau kita kata contoh kita apa dulu apa? Al-kalam wal lafzu al-murakkabu kan? Tengok contoh kita kata al-kalamu wal lafzu al-murakkabu. Tak cukup ruangnya. Saya nak bagi contoh, nak bagi nampak. Al-murakkabu. Okey, baik. Al-murakkabu wal lafzu. Baik. Di sini kalau kita nak baca al-murakkabu, dia ada amil dia, kenapa kena baca rafa'? Ni ada. Ni ada alasan ajar Rana. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu.
Bermula kalam itu ialah lafaz yang murakkab. Kenapa tak baca murakkabah Ustaz? Kenapa tak baca murakkabi? Sebab amil dia ada. Mana amil dia? Amil yang merofakkan murakkabah tu ada, iaitu al-lafzu. Lafzu ni dia panggil lafaz. Contohlah kebetulan lafzu ni panggil lafaz. Kan dia kata tadi dalam kitab apa? Al-awamili al-lafziyati. Dia sunyi daripada amil yang bangsa pada lafaz. Lafaz tu tak ada. Sebab tu kita kata Zaidun. Ni contoh al-kalamu juga. Al-kalamu. Mana lafaz yang merofakkan bagi al-kalam? Mana? Kita kata apa? Tak ada. Sabar. Sebab amil sebelum ni ada ke tak ada? Ajar Rana. Sebelum al-kalam tu ada tak amil ya? Ya ada. Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, dia sunyi daripada amil yang bahasa lafaz. Lafaz sebelum daripada kalam tu tak ada. Lafaz yang sebelum daripada kalam tu tidak ada. Maksudnya amil lafziah tidak ada. Tulis siap-siap. Ajar Farida kena banyak dobit ni. Amil lafziah tidak ada sebelum daripada lafaz kalam. Tak ada. Begitu juga Zaidun. Zaidun, mana amil yang merofakkan? Amil yang saya dah beritahu Haji Safar Amil ni kita panggil penyebab, pengubah. Mana pengubah bagi Zaidun yang jadi rofak? Tak ada. Sebelum tu tak ada dah. Bila tak ada, maka kita panggil amil tu sunyi dari kita panggil dia tu sunyi daripada amil lafziah. Pengubah yang dibangsakan kepada lafaz tu tak ada. Sunyi. Apa sunyi? Tak ada. Habis tu kita nak panggil apa tu? Kita panggil amilul ibtidak. Dia panggil amil ibtidak. Tu dia. Dia panggil amil juga. Tapi amil tu dipanggil amil pengubah yang bangsa permulaan. Diri permulaan tu lah kita panggil amil. Apa diri permulaan? Zaidun tu. Nampak tak? Diri Zaidun tu dipanggil amilul ibtidak. Ni kalau siapa yang baru masuk, dia kena tahu yang dulu. Apa dia amil, apa dia kalau tak tahu amil, nak cerita sini payah dah. Siapa ikut kelas yang berdawah, dia tahulah amil tu apa. Kalau tak tahu amil, nak jawab payah ni. Nampak lagi Haji kawan zaman? Nampak Ustaz, nampak insya-Allah. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah. Siapa tak nampak boleh tanya. Jadi saya ulang balik tengok. Dia kata apa? Mubtada ialah isim. Bila sebut isim nak keluar fi'il, keluar haraf. Isim mana yang dirofak? Ni Zaidun tu. Rofak kena rofak tu. Rofak. Satu. Lagi pula isim ni al-ari. Tu sifat yang kedua. Ajaran tu sifat yang kedua. Al-marfu' sifat yang pertama kalau i'rab dia. Tengok. Al-ari. Yang sunyi. Apa maksud yang sunyi? Tak ada. Dia panggil tak ada. Kalau orang belajar dalam ilmu tauhid ajar zaman, dia kata al-ari ni dia panggil sifat adamiyah. Dia panggil sifat makdum. Apa sifat makdum? Bila sebut kata ari ni apa? Sunyi. Apa sunyi? Tak ada. Bila orang sebut kata apa? Kidam. Apa kidam? Tak ada permulaan. Tak ada tu dia panggil apa? Salbi. Begitu juga al-ari. Ni nak main tauhid boleh ni aja zaman. Tapi nak kaitkan boleh. Tengok Baik tengok. Yang sunyi daripada amil-amil yang bangsa lafziah. Yang sunyi daripada amil-amil, daripada pengubah-pengubah, daripada penyebab-penyebab,
yang bangsa lafziah. Semacam saya bagi contoh Zaidun. Maka Zaidun itu kenapa kita hukum mubtada? Kalau orang tanya, kenapa panggil mubtada? Sebab dia sunyi daripada amil lafziah. Apa maksud sunyi daripada amil lafziah? Diri Zaidun tu sebelum dia tu tidak ada amil lafziah. Kosong, tak ada, sunyi, tak ada langsung. Amil yang merofakkan, pengubah yang merofakkan Zaidun tak ada. Kalau al-lafzu dengan murakab tak ada. Adapun semata-mata diri Zaid ni pada diri dia permulaan tu tak ada. Tak ada amil lafziah sebelum dari itu tak ada. Dia panggil apa? Istilah dalam ilmu nahwu dia panggil amilul ibtida'. Amil ibtida'. Amil bagi permulaan. Diri permulaan itulah dia panggil amil ibtida'. Kena dobit jangan dengar saja. Kalau saya cakap Ustaz. Zaid, So Ustaz, contohnya kalau ayat kita Zaidun qaimun. So Zaidun tu amilun ibtida' lah. Zaidun tu kita panggil mubtada'. Dia tak cakap amil tidak, dia cakap gini, tengok dengar dengan elok. Contoh kata Zaidun qaimun. Okey, orang tanya Zaidun i'rab jadi apa? Zaidun tu mubtada'. Sebab apa dia jadi mubtada'? Kerana sebab apa kata dia jadi mubtada'? Kalau orang tanya, mana amil yang merofakkan dia tu jadi mubtada'? Kita kata amil ibtida'. Apa cakap itu? Kita kata amil ibtida' itulah. Dia bagi diri Zaid itulah dikatakan jadi mubtada'. Mubtada' tu lain. Amil ibtida' tu lain. Nampak? Saya bagi tahu sekali. Zaidun tu i'rab dia. Kalau tanya i'rab ni maklum dah. Siapa yang nak belajar dengan saya dia tahu i'rab tu apa. Saya tak mau cakap, saya tak mau tanya. Cik Gan tanya tengok. Bila sebut i'rab kita dah maklum dah. I'rab Zaidun i'rab jadi apa? Kita menjawab mubtada'. Sebab tu orang tanya, kenapa awak i'rab Zaidun tu jadi mubtada'? Kerana semata-mata diri dia tu amil kerana semata-mata diri dia tu mubtada'. Kerana dia duduk pada tempat permulaan. Kerana dia duduk kerana dia duduk pada tempat permulaan kita panggil mubtada'. Lepas tu orang tanya pula, mana amil yang merofakkan Zaidun? Kita kata amil ibtida'. Itu baru cakap bila cakap sebab apa? Mana amil? Bila kita sebut mana amil, baru kita jawab ajarana amilul ibtida'. Ya, Hajar Mili nak tanya apa tadi? Ustaz kata tadi i'rab bagi Zaidun tu, i'rab bagi Zaidun marfu' lah kan, bukan mubtada'. I'rab ni mubtada' lah. Mak dia saya tak i'rab habis tu. Mubtada'un marfu'un bil dhammati. Saya tak mau i'rab panjang lagi. I'rab tak masuk lagi. Saya hanya bagi secara general saja. Zaidun i'rab jadi apa? Mubtada'. Sebab apa mubtada' tu apa? Mubtada' tu marfu'un. Kan kata dia kata dah. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'. Kan marfu' tu. Tapi Okay, tak sempat habis lah. Faham. Okey, baik. I'rab kan perubahan di akhir kalimah. Haji Safar, bila sebut al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi. Kan dalam matan jumiah ada dulu. Kursus apa 3 ke apa? Saya bersyukur sangat dapat mengajar matan jumiah ni. Sebab saya boleh ulang matan ni. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Sebab nak ajar matan jumiah ni tak tahu nak ajar kat siapa. Kalau peringkat-peringkat ustaz, matan jumiah ni kadang ada yang tak berhajat. Tapi kalau peringkat-peringkat ustaz, saya akan mengajar kalau matan jumiah ni lagi tinggi. Dia matan jumiah ni ada 3 peringkat. Mubtadi, mutawassid, muntahi. Kalau mubtadi yang kita belajar sekarang ni, nampak payah dah kan? Kalau mutawassid lagi payah. Tu kalau untuk peringkat-peringkat ustaz tu mubtadi mutawassid. Kalau muntahi untuk tok guru. Tu contoh Babali mengajar apa tu. Tu untuk muntahi tu untuk tok guru lah. Kalau ustaz-ustaz biasa ni, kalau ustaz-ustaz yang ni
Kadang-kadang kalau saya ngajar yang peringkat mutawasit pun orang tak pernah dengar dah. Tapi tinggi dah. Tinggi dah. Lepas tu kalau orang kata, alah mata jamiah senang je. Mari test ni. Mari tanya Iraq ni. Tengok saya nak tanya Iraq. Saya tak akan tanya Iraq biasa-biasa. Kita akan tanya perbahasan. Bukan terjemah je kalau zaman. Orang nak terjemah kitab mata jamiah semua boleh terjemah. Macam ni lah. Mubtada ialah isim yang dirafa' yang sunyi daripada amil lafziyah. Semua orang boleh terjemah. Dia nahu ni bukan nak pada terjemah je kalau zaman. Orang pandai bahasa Arab pun, kalau tak tahu nahu, dia tak boleh nak terjemah. Sebab tu orang kata Tok Guru ni tak pandai cakap bahasa Arab ke? Dia tersengat orang. Dia kadang dah duduk Mekah lama, tapi kadang bila dah balik, dia tak cakap Arab. Tapi tak lazim, tak pandai cakap Arab, tak pandai nahu. Tu dia. Nahu tu terlebih penting lagi. Sebab nahu ni panggil kaedah bahasa Arab. Kalau kita tak tahu kaedah nahu, bahasa Arab kita cakap pun tunggal langgar. Nak bercakap pun tak boleh. Baik, tengok ni. Baik. Cumanya nahu ni orang tak berapa minat belajar tu sebab dia kata payah. Kalau belajar bahasa Arab ni, dia belajar bercakap, senang. Baik. Habis. Tu senang. Itu nampak lagi Saya ulang balik. Zaidun tu dikatakan, diri Zaidun dipanggil mubtada'. Kalau orang tanya kenapa panggil mubtada'? Sebab dia isim yang dirafa'. Nampak tak? Lagi pula dia sunyi daripada amil lafziyah. Amil lafziyah, amil, yang ni pengubah pada Zaid tu tak ada. Dia sunyi, tak ada. Habis tu, mana yang mengubahkan Zaid? Tidak ada, kita panggil aminul ibtida'. Dia panggil amil yang ibtida'. Semata-mata pengubah tu, penyebab tu diri dia sendiri. Nampak ajaran nak? Diri dia yang jadi, diri dia yang rafa' tu, dia panggil amil ibtida'. So kata, dia tu penyebab dia. Diri dia dah penyebab. Kalau kita penyebab mesti orang lain kan? Saya ni jadi macam ni sebab orang lain. Contohlah kita kata gini contoh nak cerita ni. Contoh saya kata gini, saya ini suka makan durian ni, penyebab dia sebab ayah saya suka makan durian. Tu contoh. Tapi saya ini suka makan durian ni bukan sebab ayah saya, sebab diri saya suka makan durian. Tu. Begitu juga Zaidun tu. Mana penyebab dia jadi rafa' tu? Dengan sebab penyebab diri dia sendiri, amilul ibtida'. Sebab tu dia jadi mubtada'. Nampak lagi Tuan Jamili? Nampak Ustaz. Terima kasih. Okey, baik, habis. Lepas ni saya akan tanya minggu depan ke, saya akan tanya apa tu mubtada'. Bagi faham betul-betul mubtada' ni. Saya tak mau laju-laju. Esok Ustaz tanya dah. Esok Ustaz akan tanya dah. Ada Rona tahu dah. Saya tak akan tanya minggu depan. Esok dah tanya dah. Besok ada kelas ke Ustaz? Besok ada kelas. Esok ada kelas Selasa kan? Macam biasa. Besok ada Selasa. Okey, baik. Lupa dah. Lupa dah hari belajar. Duk sibuk sangat sampai lupa hari belajar kita. Ingat besok hari Rabu Ustaz. Allah Akbar. Okey, baik. Wal khabaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Ni tengok. Khabar tu apa pula dah? Khabar tu apa pula dah? Kalau dalam tu dia kata khabar asal khabar pada lurah. Yang ni dengan mana pemberitahuan. Tapi kita tak mahu tu kalau pada lurah. Macam tadi lah. Mubtada' tu ialah menjadikan perkara yang menjadikan pada permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Mubtada'. Kalau khabar, semata-mata khabar tu kalau pada lurah, iaitu memberitahu. Tapi kita bukan nak tu.
Itu pada lugah, pada bahasa. Pada bahasa. Baik. Beritahu. Itu panggil khabar. Ini pada istilah. Khabar itu huwal lismul marfu'u. Ialah isim yang dirafakkan. Ialah isim yang dirafakkan akan isim. Saya tak mau bahas isim tu awal ke isim soreh, saya tak mau bahas. Tu tinggi sikit. Itu nanti akan datang kita bahas. Dalam dia kalau bahas yang macam tu dia masuk dalam level pertengahan. Isim yang dirafakkan akan isim. Bila sebut kata khabar, okey saya padam dah habis tulis kan? Okey saya padam. Khabar tengok. Isim yang al-khabaru huwa al-ismul marfu'. Dia bila mubtada mesti khabar. Dia punya pasangan dia. Bila mubtada ada mesti ada khabar. Tu kena itu faham betul dulu Ajar anak. Bila sebut mindset kita bila ada mubtada mesti ada khabar. Ibaratnya bila ada ibu ada bapa. Tu dia. Wal ismul marfu' al musnadu ilaihi. Dia mindset kita kena ingat Ajar Mili. Bila sebut mubtada dia ada khabar. Dalam ayat Quran sebab apa sebab tu dalam Quran dalam hadis Nabi dia banyak mubtada khabar tu terlalu banyak. Sebab saya bagi tahu sebelum ni mubtada khabar ni dia sebagai tunjang asas bagi perkataan dalam hadis, dalam kalam Arab, dalam Quran mesti ada mubtada khabar. Mesti ada. Tengok. Isim itu ialah khabar itu ialah isim yang dirafakkan akan isim. Apa? Isim yang di baris hadapan samalah. Isim yang dibariskan hadapan isim mana? Sifat yang kedua Ajarana. Al-musnadu ilahi yang disandarkan kepadanya kepada mubtada. Jadi bila sebut khabar isim tu dia rafa' lagi pula dia tu disandarkan kepada khabar. Dia tu disandarkan kepada mubtada. Tu. Baik. Lagu mana tengok? Macam mana yang dikatakan disandarkan kepada mubtada? Dia kalau dalam istilah ilmu usul fiqh khabar ni dia panggil al-mahkumu bihi. Ini nak bagi lebih faham Ini nak bagi lebih faham. Saya tulis begini. Apa saya tulis bawah sana? Ya Ini payah. Allah silap. Aduh. Apa saya tulis balik? Al-mubtada dia panggil al-mahkumun alaih. Ini nak bagi kita lebih faham.
Kalau al-khabar, dia panggil al-mahkumun bih. Ini dalam usul fiqh Ustaz. Istilah dia. Istilah al-mahkum alaih, al-mahkumun bih. Cuma saya sebut ni bukan nak sebut usul fiqh. Nak sebut pendekatan tu lebih faham lagi. Hukum yang hukum ke atasnya. Al-mahkumun bih, hukum yang perkara yang dihukumkan dengannya. Bila mubtada dia panggil mahkum alaih, khabar tu al-mahkumun bih. Jadi mahkumun bih ni lah dia kata perkara yang disandar. Al-khabar ni dipanggil perkara yang disandarkan kepada mubtada. Al-khabar ni dikatakan perkara yang disandarkan kepada mubtada. Tengok. Contoh kita kata gini. Oh, depan tu ada contoh. Depan tu ada, tengok. Nau kaulika Zaidun qaimun. Tengok depan contoh dia. Perbahasan mubtada, khabar mubtada. Apa mubtada? Khabar ni sedap sebenarnya. Dia tak ada payah sebenarnya. Tapi kita akan sentiasa jumpa. Dalam Quran, dia dalam Quran banyak ni. Fi'il, fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar. Tu je. Mesti ada kalimah tu tak lari dah. Adapun nasab, khabar tu dia dah jauh dah. Maf'ulun bih, hal tu lain dah. Dia kebanyakan dalam perkataan Arab ni, dia tak lari betul. Tengok. Contoh kita kata Zaidun qaimun. Tengok saya nak terjemah maksud macam mana. Bermula Zaid itu. Sebab tu dalam kitab Jawi dia terjemah bermula. Sebab apa hanya kalau sama dia terjemah bermula? Kerana difahami Zaidun itu jadi mubtada. Sebab tu dia kata bermula. Tengok. Ini kita kata dia kata orang pondok ni apa? Kolot sungguh. Terjemah Zaidun jadi bermula. Apa pasal bermula? Dia tak faham kata itu kaedah nahu. Kaedah nahu apabila duduk pada permulaan, maka kita terjemah bermula. Sebab dia tu isim. Isim. Baik. Sebab dia isim, sebab tu kita panggil dia bermula. Bermula sembahyang itu adalah wajib. Contoh dalam kitab Jawi kan. Kalau dalam bahasa Arab apa? As-salatu. Bermula sembahyang itu wajibatun. Ialah wajib. Sebab kita hukum. Ni tengok Kita tengok Zaidun. Zaidun ni dia panggil al-mahkumu alaih. Perkara yang dihukumkan ke atasnya. Kita kata Zaidun ni kita panggil mubtada. Zaidun itu qaimun berdiri ia. Kenapa ada ia tu Haji Zaman? Bukan saja-saja saya sebut ia tu, tak. Kenapa sebut dalam kitab Jawi sembahyang itu wajib ia? Kenapa dia sebut ia? Kenapa dia sebut berdiri ia? Sebab ia tu kembali kepada Zaidun. Sebab apa dia kembali pada Zaidun? Kerana khabar itu disandarkan kepada mubtada. Nampak tak? Ini nampak ni kaedah, nampak ni. Kalau seorang tanya kenapa ada ia tu, inilah jawapan dia sebenarnya. Zaid itu bermula Zaid itu berdiri ia Zaid. Kenapa ada ia Ustaz kalau orang tanya? Tak sebut ia tak boleh ke? Sebab saya sebut kerana apa? Kerana disebutkan ia tu kerana khabar itu dikembalikan kepada mubtada.
Kerana khabar itu disandarkan kepada mubtada. Kan dia sebut. Khabar itu ialah isim yang dirafa' yang disandarkan kepadanya kepada mubtada. Al-ismu huwal ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Ni sedap perbahasan ni. Ni kalau lepas ni kalau baca kitab Jawi ni orang dah tak boleh nak kritikai dah. Orang tak boleh nak kritik kita dah. Kalau esok orang tanya Jona, kenapa bila baca kitab Jawi kadang-kadang ada jumpa bermula. Lepas tu dia ada iya. Kita menjawab. Sebab dia bermula tu kalau orang tanya esok lah Haji Safar Kalau ada orang tanya Haji Zaman, kenapa? Kok mana tahu kok ada orang tanya ke? Anak nak tanya ke? Kita jawab, bermula tu kerana dia tu duduk pada permulaan. Kerana dia tu jadi mubtada. Habis tu, kenapa khabar tu ada iya? Sebab khabar tu ada iya kerana khabar itu disandarkan kepada mubtada. Sebab tu dia kata, qaimun berdiri ia Zaid. Zaid yang berdiri, ia tu kembali pada Zaid. Sebab apa? Sebab qaimun tu dikatakan khabar, dikatakan al-mahkumu bih. Benda yang dihukum dengannya. Qaimun tu dihukumkan dengan Zaid. Qaimun itu dihukumkan dengan Zaid. Zaid tu apa? Zaid tu berdiri. Zaidun tu kira azatu al-musyakhasah. Qaimun tu dipanggil al-muttasifu bil qiyam. Yang bersifat asal ni nak saya padam sekejap nak pandang atas nak tengok ni. Okey, tengok. Bila sebut Zaidun, qaimun. Zaidun ni dipanggil az-zatu al-musyakhasah. Musyakhasatu. Qaimun al-muttasifu bil qiyam. Ni level ni saya ajar ni yang nak bagi detail lah. Bukan tinggi Kalau orang kata tinggi tu minta maaf. Tapi bukan tinggi ni. Saya nak detailkan. Saya tak mau cepat-cepat. Al-muttasifu bil qiyam. Saya dulu belajar macam ni. Tapi tak faham lah dulu. Okey. Saya nak terjemah. Baik, kenapa Zaidun tu, kenapa dia katakan dia tu mubtada? Sebab Zaid tu isim, kita maklum dah. Dia tu rafa'. Kerana Zaid tu dipanggil az-zatu al-musyakhasatu. Zat bagi seseorang. Zat yang berseorangan. Kalau terjemah, al-musyakhasah. Zat yang berseorangan. Maka kita hukumkan, ni panggil al-mahkum alaih. Zaid panggil al-mahkum alaih. Qaimun panggil al-mahkum bih. Qaimun tu kita panggil apa? Yang bersifat dengan berdiri. Zaidun tu yang bersifat al-muttasifu, yang bersifat dengan al-qiyam, dengan berdiri. Maka kita hukumkan ke atas Zaid. Bila sebut hukum ke atas Zaid, kita panggil al-mahkum alaih. Kita hukumkan dengan Zaid tu berdiri. Maka qaimun dipanggil al-mahkum bih. Al-muttasifu bil qiyam. Yang bersifat dengan berdiri. Nampak lagi Haji Sahira? Nama tak nampak? Ya. Baik.
Habis itu dia panggil Zaidun qa'imun. Zaid tu diri bagi seseorang, diri yang berseorangan. Dia tu seorang, menunjukkan seorang. Qa'imun tu maksudnya qa'imun maksudnya bersifat dengan berdiri. Maka kita hukumkan Zaid tu mubtada, qa'imun tu khabar. Kita hukumkan Zaid itu sedang berdiri, ia Zaid. Bermula Zaid itu, ini terjemah yang penuh Bermula Zaid itu, orang tanya kenapa sebab bermula? Kerana dia mubtada. Diri dia tu panggil amil ibtida. Bermula Zaid itu qaimun, berdiri ia Zaid. Kenapa sebut kata berdiri ia Zaid? Kenapa kena ada ia? Kembali kepada mubtada. Kerana khabar itu disandarkan kepada mubtada. Nampak ni? Habis itu. Dia ada juga kadang-kadang khabar itu tak kembali pada mubtada. Tapi itu masalah lain. Tapi pada asal gitulah. Kalau perbuatan tu, kalau benda sifat tu, kalau benda sifat, dia akan kembali pada mubtada. Habis itu. Tu. Zaidun qa'imun. Tengok. Nahu qaulika seumpama perkataan engkau. Zaidun qa'imun. Tengok kitab tu. Wa Zaiduna qa'imani. Bermula dua orang Zaid itu. Bermula dua orang yang bernama Zaid itu. Berdiri ia kedua-duanya. Nampak terjemah itu. Wa Zaiduna. Bermula mereka yang bernama Zaid itu. Qaimuna. Berdiri oleh mereka itu. Ada mereka itu tu. Mereka itu apa? Mereka itu Zaiduna. Nampak tak? Semua domir dia kembali kepada mubtada balik. Nampak ke Encik Zaman? Nampak Ustaz. Sebab itulah kita kata kitab Jawi tu dia penuh seni. Dia ada nahu sebenarnya, kitab nahu ni, kitab Jawi. Tapi orang tak nampak. Kalau orang tak baca kitab Jawi dia tak tahu. Sebab tu saya suka baca kitab Jawi Kitab Arab tu suka, kitab Arab tu lagilah memang bidang kita. Tapi kitab Jawi tu bukan senang. Bukan semua orang boleh baca kitab Jawi. Kadang-kadang ada baca kitab Jawi tu dia tak ada. Kadang-kadang dengan sebab ada setengah tu dia tak belajar ada. Kitab Jawi ni dia kena mengaji. Kalau baca sendiri tak jadi. So kawan-kawan pernah belajar dia tahu. Lepas tu kita orang dulu kalau tanah belajar tanah Arab pun dia akan belajar kitab Jawi dengan orang Jawi. Tak ada orang belajar kitab Jawi dengan orang Arab, tak ada Orang Arab dia tak ada kitab Jawi. Cuma Dia lenggok tu Ustaz. Lenggok kitab Jawi tu sedap. Lenggok kitab Jawi dia kena belajar dengan orang Jawi, orang Melayu. Betul. Tok Guru Melayu. Bukan kita nak merendah orang Arab, tak. Kita belajar orang Arab, betul kitab Arab. Tapi apabila ulama Jawi kita balik, dia nak memahami bahasa kita, bahasa Melayu, dia ajar kita, dia tulis bahasa Jawi. Macam tu juga ulama-ulama yang di luar sana macam Pakistan, Indonesia, ada bahasa kitab Jawa. Pakistan ada kitab bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Macam tu juga sama je. Dia nak mengajar kaum dia, nak mengajar tempat masyarakat dia. Lepas tu masyarakat kita kena dia berikan penendahan dengan kitab Jawi. Habis itu. Baik, saya sambung nanti esok sebab saya ada kuliah dekat kuliah Zuhur hari ni. Dekat KKR. Nanti kita sambung balik esok. Wal mubtada'u kismani. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz, Ya. Ustaz. Yang al-mutasifu bil qiyam ni yang disifatkan ya dengan berdiri. Dia tu Zaid tu bersifat dengan berdiri. Okey. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Saya nak semua.